Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung balik kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Dan alhamdulillah kita telah pun sampai ke tajuk yang boleh dikatakan yang akhir, iaitu alaqat al-ijtimaiyah, halal haram dalam kehidupan sesama manusia. Bila sebut kehidupan sesama manusia, sudah pastinya ia melibatkan hubungan jiran tetangga, hubungan kemasyarakatan, hubungan sesama Muslim, hubungan dengan non-Muslim. Semua itu nanti kita akan bincang insya-Allah. Dan ia sudah pun kita berada di bab-bab yang terakhir. Silap. Ini Kota Seri Emas. Salah tempat. Istek. Okay. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, tajuk kita hari ini Sinaat wa hirafun yuharibuhal Islam. Kita pertemuan yang lepas kita dah bincangkan hukum hakam berkaitan tentang pendapatan. Sebelum ini kita dah bincangkan hukum bekerja sebagai tanaman, membuat tanaman. Yang kedua kita dah bincangkan juga tentang pengkilangan. Dan hari ini kita akan bincang sinaat wa hiraf yuharibuhal Islam. Pekerjaan-pekerjaan yang dilarang dalam Islam. Ghair anna hunaka sinaat wa hirafan yuharrimuhal Islam ala abnaihi al-ishtighal biha lima fiha min ittirar bil mujtama' fi aqidatihi aw fi akhlaqihi aw a'radihi aw muqawwamatihi al-adabiyyah. Walaupun Islam itu dia tidaklah sekat kita ini untuk mencari rezeki. Tuan-tuan bekerjalah apa saja pun dibenarkan. Jadi bawa Grab ke, tuan-tuan nak buat apa saja, nak jadi ahli politik, tuan-tuan nak jadi pengilang makanan-makanan, perubatan-perubatan, silakan, tak ada masalah. Tetapi terdapat juga di situ pekerjaan yang dilarang oleh Islam. Ada sebab. Dia bukan larang tu sebab Islam tu susah, tak. Tetapi kesan dia buruk kepada kita, keluarga kita dan masyarakat. Itu kita kena ambil perhatian. Antaranya al-bughah ataupun al-bugha. Fal-bugha masalan hirfatan tubiha akthar biladil gharb wa tu'ta biha idnan wa tarkhisan yaj'alu sahibatuhu dhamnan ashabil hiraf wa yu'tiha huququhum ala hina yarfidu al-islam dhalika al-kull rafad wa la yujizu li hurratin wa la li ummatin an tatakassaba bi farjiha. Wa qad kana ahli al-jahiliyah yufriduna daribatan yawmiyah 'ala al-ummah 'alayha an tu'addiha li sayyidiha bi ayyi tariqin iktasabatha. Wa kanat kathiran ma talja'u ila ihtiraq az-zina litadfa'u ma duriba 'alayha. Di antara benda yang dilarang oleh Islam al-bugha. Bugha ni ialah satu pekerjaan menjual diri. Menjual diri, pelacur lah. Pelacur, apa nama tu? Pelacur, maknyah. Maknyah yang menjual punggung, dia panggil. Macam mana cakap? Betul ayat saya ni. Dia pagi dia apa nama Zailan, malamnya Zaleha. Dia bertukar malam tu. Ini semua bugha. Di barat, mereka ini ada pendapatan. Dan mereka kena tax. Jadi kalau diorang
jadi tukang urut, kemudian dia dilanggan untuk pelacuran, mereka dapat duit. Duit itu, pendapatan dia orang tu dikira sebagai teks. Diambil sebagai teks. Di barat. Tapi negara Islam tak boleh. Cuba macam kita kat Malaysia, negara kita tutup terus tempat-tempat seperti itu. Walaupun ada, tapi bukan cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Mereka buat secara tipu helah dan tipu daya. Itu kita tak boleh nak buat apa, sebab mereka buat cara haram. Kalau kerajaan tahu, pihak berkuasa tahu, mereka akan ambush. Macam contoh rumah urut. Rumah urut, kalau kat Malaysia ni ada dua. Ada rumah urut yang betul-betul mengurut. Tapi ada rumah urut yang dia hanya nama saja rumah urut, di belakangnya itu adalah rumah pelacuran. Perbuatan mereka itu tidak boleh di sisi undang-undang. Di sisi Islam apatah lagi. Cuma kalau adalah orang Islam yang bekerja macam tu, ada. Contoh macam saya pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan. Kadang-kadang maknya, bukan maknya, ni apa, pelacur-pelacur ni. Baru ni saya berjalan kat Kuala Lumpur. Jadi bila tengah jalan tu, muka kita ni orang kenal. Sampai dekat KLCC, kan kita lalu kan dia ada satu kedai Chinese Muslim. Sedap kedai tu. Saya keluar, saya jalan kaki saja nak tengok pemandangan. Bila lalu kat situ, jumpa ada seorang perempuan tahan saya. Perempuan dengan seorang remaja. Saya tak tahu siapa remaja tu. Dia kata, ni Ustaz Izhar. Ya. Yang dalam TV tu kan? Ya. Saya selalu tengok Ustaz kat YouTube. Terima kasihlah Ustaz bagi nasihat. Cuma saya nak tanya hukum, boleh tak? Boleh, saya kata silakan. Masa tu dah dekat nak dah dekat nak isyak kot malam tu. Saya jalan dengan family kan. Jadi dia pun cakap saya, dia kata, Ustaz, maaf saya nak bagi tahu, saya ni bukanlah baik. Tapi saya ni pendosa. Dia buat dosa banyak, dia kata. Pendosa, dia sebut pendosa. Apa? Allah tu Maha Pengampun. Kenapa? Dia kata, saya ni Ustaz, sebenarnya pendapatan saya daripada sumber yang tak betul. Saya kata, sumber apa? Sebab awak tak tanya hukum kat saya. Apa sumber apa? Dia pun kata, sumber yang sangat jijik. Saya kata, sumber jijik ni banyak. Jual dadah ke? Kan? Jual dadah ke? Pengedar dadah ke? Atau jual arak ke? So, semua jijik tu. Sebab dalam Quran pun Allah sebut, rijsun. Arak itu adalah najis. Tak. Saya ini pelacur. Oh. Dan dia ni pula, pelacur bukan pelacur tepi jalan tu. Ni pelacur high class. Oh, baru saya tahu ada high class punya pelacur. Dia kata macam mana tu? Dia kata saya akan layan lelaki yang ambil saya secara booking. 1 minggu saya akan dapat dalam 3 ke 4 orang yang akan booking saya. 4 orang itu cukup untuk makan seminggu. Atau 2 minggu. Oh. Dia kata, adakah pendapatan saya ni haram? Confirm lah haram, saya kata. Jadi saya ni sekarang ni Ustaz, tak ada pendapatan lain. Adakah saya ni dikira sebagai terpaksa sementara nak dapat kerja baru? Saya kata tidak ada. Ya, 2 benda yang tak boleh kita bekerja ataupun kita buat. Pertama, qatlun nas, membunuh orang, tak boleh. Sebab kita dalam keadaan kesusahan, kita bunuh orang, tak boleh. Minta maaf, tak ada istilah darurat membunuh orang. Katakan A nak kena bunuh. Kalau dia tak bunuh si B, tak boleh. Biar dia mati kena bunuh daripada dia membunuh B. Sebab kaedah sebut ad-darar la yuzalu bimithlih. Kemudaratan tak boleh dihindarkan dengan kemudaratan yang sama. Itu satu. Nombor 2, zina. Zina ni apa keadaan sekalipun tak boleh. Kau susah macam mana pun kau tak boleh berzina. Ni tak boleh. Apatah lagi kamu dalam keadaan kata tak ada duit, kamu tak ada pekerjaan, tak ada pendapatan, kamu masih ada kalau di wilayah persekutuan kamu ada pusat pungutan zakat. Kamu ada Baitul Mal. Kalau di Selangor kamu ada PPZ, pusat lembaga zakat Selangor, LZS. Kalau di Negeri Sembilan kamu ada lembaga zakat Negeri Sembilan. Begitulah.
tuan-tuan perempuan. Kita ni Negeri Sembilan ke Selangor? Negeri Sembilan kan? Negeri Sembilan. Zakat Negeri Sembilan. Jadi maknanya kamu masih ada ruang. Itu satu. Sementara kamu nak hidup tu, kamu pergilah jumpa dia orang ni dapatkan duit. Satu. Nombor dua, kamu kena cari jalan lain. Kamu masih muda. Saya tengok umur pun dalam awal 40-an. Abang 40-an. Saya kata, awak masih muda, takkanlah ini kerja yang awak boleh buat. Banyak lagi kerja lain. Buat nasi lemak boleh. Tak. Saya kata, nasi lemak. Dia kata, ramai dah nasi lemak. Carilah, saya bagi contoh je. Tapi nak bagi tahu, boleh tak dia menjadi buat pekerjaan itu? Tidak dibenarkan. Dulu pernah ada orang cakap, dia ada seorang ustazah, dia terlepas cakap. Dia kata dalam keadaan darurat boleh kita melacurkan diri. Itu tak boleh. Kaedah tu tidak ada. Tak dibenarkan pun dalam Islam. Tapi jangan ikut apa yang dibuat oleh Barat. Itu tak dibenarkan. Sebab itu, falamma ja'al Islam irtafa'a bi abnaihi wa banatihi an hadzal hawan. Zaman jahiliah ada kerja-kerja seperti ini. Bila masuk Nabi SAW, Nabi datang ayat Quran mengharamkan. Antaranya dalam surah An-Nur ayat 33. Wala tukrihu fatayatikum 'alal wigha in aradna an tahassunan litabtagu 'ardal hayat dunya. Tengok, jangan kamu suruh ataupun kamu menekankan anak-anak kamu untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Maknanya terlibat dengan gejala sosial dan mendapat pendapatan daripada situ. Yang saya risau sekarang, pernah kecoh di media apabila mahasiswi, budak-budak universiti ni, dia keluar malam ni dengan apa? Dengan apa? Benda ni bukan baru tau. Ada yang saya kenal sekarang ni dah jadi cikgu dah. Cikgu counselling. Dia counselor berdaftar dan dia cikgu juga. Dia kata zaman dia duduk kat sebuah universiti tu tahun 90-an, dia dah ada dah benda ni, dia kata. Dan dia salah seorang yang pergi. Contoh, orang-orang besar ambil dia kat universiti, bawa pergi kelab malam kat KL, dekat ni Bukit Bintang. Dia orang pergi ni, dressing dia lain. Taksi ke saya tak tahulah. Tapi dia keluar malam. Dia keluar daripada lepas isyak, dia akan balik pukul 2-3 pagi. Kereta mewah ni akan hantar sampai ke universiti, sampai ke college. Tuat sekarang ni nak masuk college, malam-malam memang kena semak. Kereta mewah ke tak mewah, dia akan tanya, siapa ni? Kenapa hantar budak pukul 3 pagi? Awak ni siapa? Dia akan tanya detail. Sebab tak nak bagi kes-kes macam ni lah. Dia orang ni keluar malam-malam, dia teman orang-orang tua. Orang-orang tua yang kaya. Saya tanya, ada seorang tu yang terbaru ni saya jumpa dalam 5-6 bulan lepas. Saya tanya dia, saya kata, pendapatan kamu ni macam mana? Dia kata, saya ni dapat pendapatan teman orang kaya-kaya minum dekat kelab malam. Teman je. Dia duduk kat belakang, dia teman, sembang. Dia tak buat apa-apa, tak ada bercium-cium, tak ada. Lepas tu dia berzina petah lagi. Cuma dia orang teman duduk kat kursi, sembang-sembang dengan pakcik, dia panggil pakcik. Sembang. Lepas habis lepak dengan dia orang, dia akan hantar balik. Kadang-kadang driver hantar balik. Sebelum balik, dia akan bagi duit. Duit yang dia orang akan bagi, zaman yang tadi cikgu counselling tadi, 90-an, tak kurang RM1,000. Dalam envelope. Bagi RM1,000, balik. Teman saja. Ni dia panggil pakcik-pakcik gersang. Isteri, orang kaya-kaya, isteri entah kat mana pergi, mungkin isteri dengan dia punya persatuan, suami dengan persatuan dia orang. So, dia orang pergi lah. Itu kerja. Yang sekarang ni pun ada lagi. Yang baru ni yang saya tanya tu, yang 5-6 bulan lepas saya jumpa tu, dia kata dia dapat lebih kurang 1,500 ke atas. Dia pernah duduk dengan seorang hamba Allah ni, bagi dia 4,000 dalam akaun. 4,000 bagi cash ada, bagi masuk akaun ada. Sebab apa? Sebab dia kata di situlah pendapatan dia untuk tanggung belajar dekat universiti. Adakah itu dosa? Dosa juga. Itu pun dia panggil birak. Perbuatan menjual diri dan maruah. Walaupun tak berzina, tapi dia mendekatkan diri dengan perbuatan zina. Perbuatan ini memang semua orang tahu haram. Tapi sebab desakan hidup. Desakan hidup. Itu saya kat universiti tu tuan, kerja saya cari dana untuk
pelajar. Cari dana untuk penyelidikan, tu kerja saya. Cari dana untuk wakaf, tu kerja saya. Sebab bangunan-bangunan lama, bilik-bilik universiti lama, carilah wakaf. Yang terbaru kami dapat baru ni daripada Sarawak. Sarawak bagi 5 juta wakaf. Dia bagi letak 5 juta, dia bagi pada UKM, UKM pun letak pada fixed deposit. Setiap tahun kami akan dapat lebih kurang 250,000. Duit itulah kami guna untuk fakulti. Dan duit itu juga untuk tanggung budak-budak Sarawak sambung belajar. Kita bantu buat kajian-kajian untuk negeri Sarawak. Tu duit Sarawak. Tu Sarawak dia lain sikit, dia punya pemikiran dia luar kotak tu kan. Dia suka buat kajian. Sebab dia orang ni maju dan dia dikira sebagai menteri mentor kepada negeri-negeri lain. Macam mana dia orang dapat duit daripada negeri. Lepas tu zakat. Saya dapat zakat daripada bank-bank. Kawan-kawan saya minta tolong dapatkan duit. Ada baru ni satu bank bagi 600,000. Dekat-dekat 600,000 untuk dizakatkan kepada budak-budak susah. Tapi dia letakkan syarat lah. Budak-budak ni mestilah budak yang belajar syariah saja. So sebab dia bank yang nakkan kepada orang yang belajar syariah, dia nak syariah saja. Ada yang pula bagi, dia kata saya nak bagi untuk belajar Quran Sunnah saja. Quran Sunnah je lah. Macam Datuk Rizalman, Praker Fashion tu kan. Dia pun dah tak buat Praker Fashion dah. Dia sekarang ni buat macam-macam. Dia ada yayasan. Dia bagi pada USIM. Dia bagi pada UKM. So, untuk apa? Untuk bantu. Tu memang kena buat dah sekarang tuan-tuan. Sebab nak bantu budak-budak ni. Tu sedih bila tak ada orang tak nak bayar zakat. Orang tak nak bayar zakat. Orang tak nak sedekah. Orang tak nak wakaf. Kita, anak-anak kita lah yang kesian. Yang paling sedih lagi, pinjaman tu susah sebab orang yang dulu-dulu pinjam tak mau bayar. Marah tak bayar. Lepas tu PTPTN orang tu pinjam tak bayar. Kau jawablah di akhirat. Kesian budak-budak ni. Terpaksa jual maruah macam tu lah. Dia tak berzina tapi dia terpaksa jual masa dia, maruah dia untuk dapatkan duit poket. Duit universiti pun berapa kali ya tuan-tuan. Universiti pun 1 semester, 2 semester. Lepas tu tak boleh dapat. Tu kadang-kadang akhir tahun lah. Sekarang ni budak baru masuk. Ramai minta tolong. Boleh tak tolong Ustaz adjustkan masuk anak saya masuk asrama. Ramai tu tuan. Boleh duduk 200 tapi yang minta 500 orang. Mana muat? Tak muat. Lah ni dia orang kena sewa rumah. Sewa pula kat Bandar Baru Bangi. Rumah teres. 1,800. Ada 3 bilik. Tu saya tanya. Anak saya kat UPM. Saya tanya. Kawan-kawan dia duduk luar kan. Dia kata, macam mana kawan-kawan duduk asrama? Ada rumah. Oh, dia kata, kesian juga dia kata. Satu rumah tu harga 1,800, 1,500. Dalam rumah tu duduk 25 orang. Macam mana hidup tu? Dah jadi macam rumah ni lah. Rumah apa? Rumah gitu. Tapi nak buat macam mana? Itulah kemampuan dia. Kongsi-kongsi rumah. Anak saya suruh balik duduk rumah. Tak boleh sebab dia dapat asrama kerana dia aktif dengan persatuan. Pula dah. Satu hal pula. Itu orang suruh duduk rumah je. Tak ada orang rumah tu kan. Saya dengan isteri tinggal sekarang ni. Seorang dah duduk kat Perlis. Ambil engineering. Yang tu memang tak boleh balik terus. Yang ni duduk dekat suruh duduk rumah tak nak. Dia kata tak boleh. Dapat asrama. Kena aktif dengan persatuan. Aktif pula tu. Jadi pengarah ni. Masalah ni dia buat jadi pengarah. Buat bisnes apa-apa kat college tu, modal bapak dia keluar modal. Tapi untung tak pernah dapat. Tak tahu mana pergi. Lillahi ta'ala habis semua tuan-tuan. Tanya untung tak? Untung. Mana duitnya? Tak ada. Modal hilang, untung pun tak ada. Ini dipanggil fi sabilillah. Aduh lah tuan-tuan. Baik. Daripada Abdullah bin Abbas, anna Abdullah bin Ubay Rasul munafik. Abdullah bin Ubay ni, tuan-tuan jangan bubuh nama anak Abdullah bin Ubay. Ataupun Abdullah Ubay, bubuh nama Abdullah bin Ubay, bangga dengan Abdullah bin Ubay, jangan. Sebab dia ni ketua munafik. Ketua munafik ni Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni di patak api neraka. Ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'hu jariyatan min ajmalin nisa tusamma Ma'adzah. Faqala ya Rasulullah wa hadhihi li aitam fulan
afala ta'muruha bizina fayusibuna min manafi'aha faqala alaihi salatu wasallam. Jahatnya Abdullah bin Ubay ni, dengan Nabi pun dia boleh sembang macam ni, tuan-tuan. Dia bawanya Jariyah, seorang perempuan. Jariyah ni macam hamba perempuan lah. Min ajmalin nisa, antara perempuan yang paling cantik. Dia guna perkataan ajmala. Min ajmalin nisa, perempuan yang paling cantik ketika itu. Apa dia cakap? Wahai Rasul, dia ni anak yatim daripada si fulan. Dia ni anak yatim. Pendapatan tak ada. Boleh tak? Afala ta'muruha bizina? Boleh tak wahai Nabi kau suruh dia zina? Gila Abdullah bin Ubay ni. Fayusibu min manafi'aha, agar kita dapat manfaat daripada orang ni. Kita jual dia, duit kita dapat, kita bagi lah. Oh, dia macam bincang macam tu tuan-tuan dengan Nabi. Nabi jawab, la, tidak. Mudahnya Nabi jawab, la, tak boleh. Ini na'udzubillah lah tuan-tuan puan-puan. Hadis boleh rujuk perkara ini dalam tafsir Ar-Razi. Wa bidzalik man an-nabiyul karim hadal ihtiraf ad-danas. Ayyan kana dafi' ilaihi. Tengok, orang tu orang miskin. Anak yatim pula tu. Abdullah bin Ubay nak perdagangkan perempuan ni. Nabi tak benarkan. Tengok, padahal budak tu susah tu. Jadi ini benda yang menunjukkan bahawa dalam keadaan darurat macam mana pun kau tak boleh jual kamu punya maruah. Ma yuqal min al-haja aw darurah aw nabl ghayah. Tidak ada satu istilah pun bahawa orang-orang macam ni kita boleh gunakan kaedah darurat. Yabqal mujtama' al-islami tahiran min hadhihi al-khaba'is al-mubiqat. Kita Islam haramkan ni apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab ia merosakkan generasi. Rosak generasi. Bila dah zina itu biasa, tak tahu siapa bapa dia. Tak tahu siapa bapa. Ini yang tak betul. Dan sekarang ni pula, bila teknologi hebat, ada boleh test DNA, boleh dia pakai logik. Okey, katakan dia berzina. Anak 2-3 orang. Di barat kan anak 2-3 orang baru kahwin. Sekarang ni couple, duduk serumah, couple, ada anak 2-3 orang. Tapi dia tidak berkahwin. Kalau dia punya akal dia kata, kalau barat boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Satu. Nombor dua, apa yang risau sangat? Kalau berzina, kalau anak pun, kalau kita pergi test DNA, anak kita. Jadi kenapa susah sangat kita nak binkan? Dia main logik, tak boleh tuan-tuan. Anak zina, anak zina lah. Tak bolehlah anak zina, anak luar nikah. Kita nak kata ia anak luar nikah, tak boleh. Jangan samakan logik akal dengan agama, tak boleh. Semua benda nak pakai akal. Kalau gitu, kita boleh ubahlah sembahyang subuh jadi 4 rakaat. Sebab akal, subuh kita sihat. Malam, isyak kan kita sembahyang 2 lah. Apa sembahyang 2? 1 pun boleh. Letih. Nampak tak? Tapi sebenarnya tak boleh kita nak semua benda kita pakai akal. Contoh kedua. Pengharaman arak ada sebab. Pengharaman arak ada sebab. Ialah memabukkan. Daripada mabuk itu keluarlah hukum-hukum yang lain. Dia panggil qiyas. Hukum dadah haram. Pil kuda haram. Pil kuda haram. Tengok ni. Penyanyi terkenal tu. Saya pun suka juga dengar. Kan? Bahasa Kelantan. Soba kena. Kita tak tahu siapa. Kadang-kadang dia dadah ni tuan-tuan jangan main-main. Tuan-tuan jangan cepat. Ini orang duk kutuk macam-macam. Jangan tuan-tuan. Jangan kutuk. Kita tak tahu apa yang berlaku pada orang tu. Kena ke anak kita baru tuan-tuan tahu. Kena ke adik kita tu baru tuan-tuan tahu. Kena ke anak beranak kita baru tuan-tuan tahu. Ni orang duk berkata ni. Duk kata apa benda lah. Dah menyanyi pun masih jual dadah. Bukan masalah dia jual dadah. Betul ke dia jual dadah? Sekarang ni dia ni adakah terpalit ataupun dia jual sungguh? Tunggulah mahkamah tentukan. Dadah ni dia jangan main-main. Ayah saya pernah duduk custom. Dia pencin custom. Pernah jadi apa nama?
jaga KLIA ni. Jaga KLIA. Berapa banyak dia jumpa yang betul-betul bawa dadah dia sampaikan dadah dalam rahim. Dia masukkan sumbat kemaluan tu. Cek tak ada, cek tak ada. Tapi bunyi. Apa ni, anjing bau. Bawa cek doktor, tengok scan dalam perut dadah. Kalau pecah tu wabillahi taufik. Sampai macam tu satu. Dia kata ada yang kes sebab dia pegang dadah lama. Jenayah dadah ni lama. Dia kata dia pesan anak-anak. Dia kata papa duduk dalam custom ni, papa tengok kes dadah terlalu banyak. Yang paling dia sedih bila kita tersilap langkah. Contoh dia kata. Zaman dulu ni Pudu Raya. Dulu macam sekarang. Sekarang dah dulu kat Pudu kan. Dia jaga kat Pudu apa semua kan. Katakan contoh, budak-budak universiti, budak-budak muda apa. Dia sampai kat Pudu minum-minum kopi apa, nak pergi kat bas. Datang pakcik ni bawa kotak ni. Adik nak pergi depan adik nampak tak ada orang baju merah tu? Adik tolong bagi kotak ni. Uncle tak cepat nak naik bas lah. Lewat lah. Tu kawan uncle dia nak ni. Nah, ambil RM50. Letak RM50 je. Dulu RM50 besar bang. Sekarang RM50 tak ada apa. Nah, ambil RM50 upah. Pergi bagi. Budak ni pun bawa jalan sampai sana. Bagi. Bila bagi letak je. Orang tu ambil. Serbuan datang. Yang sana pun kena tangkap juga. Sini pun kena tangkap. Tapi jalan dulu. Masuk dalam dulu. Dia pun kata apa benda, saya tak tahu. Ini dadah. Budak tu dah kelang kabut. Yang sana bukan tangkap, sini bukan tangkap. Jadi bagi mereka, dia orang ingat macam kita ni ada link. Masuk siasatan dulu. Kalau selamat tuan-tuan, alhamdulillah. Kalaulah tak dapat membuktikan yang kita tak ada kaitan, lama. Gantung. Itu dia pesan. Jangan, untuk selamat, jangan ambil terus kalau tak kenal. Yang ni mungkin tak tahu. Mungkin suami dia. Mungkin kawan dia yang bawa 6,000 pil ekstasi. Balik jual kat Kelantan, balik jual kat Kedah, ke Perak mana. Dia beli, dia pegang. Naik satu kereta atau duduk satu kawasan. Duduk satu bilik. Duduk satu rumah. Datang serbu semua jalan. Itu sebabnya kena beringat. Ini dipanggil kesilapan teknikal menyebabkan semua terlibat. Sebab kita doa banyak-banyak. Ini dipanggil fitnah. Fitnah yang kita tak tahu. Tu orang duk kata macam-macam kan. Saya risau tengok cara dia orang menghukum ni. Cuba kalau kena kat anak-anak kita kan. Anak kita kawan, tengok-tengok naik kereta. Rupanya kereta tu ada dadah. Habis dah. Na'udzubillah lah kena waktu tu. Habis. Kereta pun kena angkut juga. Jangan main-main. Itu sebabnya benda-benda macam tu dia diharamkan. Pil ekstasi. Tak ada. Pil kuda. Haram. Apa sebab haram? Pil kot. Dia menambahkan tenaga. Tenaga tak tenaga. Dadah tu. Tetap hukumnya haram. Sebab. Tapi ada benda yang tak ada sebab. Allah haramkan, tak ada sebab. Kenapa? Ta'abudiyah. Sebab itu adalah ta'abudi. Ikut arahan Allah. Pengharaman babi. Itu tak ada sebab. Apa sebab arah babi? Tak ada sebab. Tak ada sebab. Haram. Kenapa Allah haramkan simpan anjing dalam, Nabi haram letakkan anjing dalam rumah? Berdasarkan dalam mazhab Syafi'i. Berdasarkan hadis Nabi, malaikat rahmat tak turun, tak masuk dalam rumah. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun wala kalbun. Dalam mazhab Syafi'i hadis tu dipegang. Jadi anjing ada rumah, malaikat tak masuk. Tapi mazhab lain ada. Dia pakai dalil lain pula. Tapi nak bagi tahu malaikat rahmat. Zaman Nabi, Jibril tak turun rumah Nabi sebab ada anjing duduk dekat rumah Nabi. Anjing liar, anjing luar. Jadi apa sebab tu? Tak ada sebab. Jahat ke anjing? Tak jahat. Mazhab Syafi'i dia pegang hadis itu sebagai ta'abudiyah, untuk selamat. Agar kita tidak, orang kata rumah kita ni tak malaikat tak masuk. Jadi kita tinggalkan lebih baik. Nak bela-belalah benda lain. Bela kucing. Kan? Bela kucing, belalah something lain. Bela hamster. Kalau dekat negara Arab, negara-negara teluk sekarang ni, diorang dah bela rimau.
rimau, singa. Pelik tuan-tuan. Mainan dia orang. Ada seorang tu pula, sekarang ni di kalau di Arab tak ada lagi. Yang di barat dia orang bela anaconda, ular sawa. Ular sawa. Saya baca dalam tu, dalam Facebook. Ada orang ni dia bela ular sawa. Ular sawa ni dah besar. Dia tidur sekali dengan ular sawa tu. Ular sawa tu kilat lah. Jadi suatu hari tu dia nampak ular ni macam besar kecil. Dia macam menyawa. Dia macam apa, memberi gitu lah. Dia kata sakit ular sawa aku ni. Dia panggil doktor. Doktor pun cek. Veterina lah cek. Oh, dia okey, sihat. Doktor tanya, malam tidur dengan dia ke? Dia peluk awak? Peluk. Lepas tu macam mana keadaan dia? Kadang-kadang dia grip, kadang-kadang dia lepas. Dia grip, dia lepas. Oh, itu tanda-tanda dia. Jadi orang tanya, sakit ke? Tanda sakit apa ni? Itu bukan tanda sakit. Itu tanda dia sedang berusaha, dia tengah fikir nak makan ke tak makan. Itu nama ular sawa. Memang kerja dia makan. Dia bukan tahu tu kan. Tak payahlah. Sama juga rimau. Rimau ke, dia tetap rimau. Jadi itu boleh nak bela, tapi mendatangkan mudarat, tak payahlah. Jadi kerajaan halang tu benda tu. Tapi di negara Arab dibenarkan kot, sebab ramai Arab bela sekarang. Baik tuan-tuan. Seterusnya yang diharamkan juga ar-raqs wal funun al-jinsiyah. Wa kadzalika la yaqbalu Islam ihtiraf ar-raqs al-jinsi al-muthir. Tak boleh kita ini jadi joget lambat, joget penari tiang. Kalau kat Malaysia ni, kalau dekat Malaysia, Indonesia dia panggil penari tiang. Kalau kat Bangkok penari tiang. Dia duduk kat tiang tu, dia pusing, seksi lah. Dia pakai seksi. Berpusing kat tiang tu. Kalau imam tengok hilang 3 juz. 2 kali tengok hilang 6 juz gitu. Dia pusing kat tiang. Kat Malaysia pernah kena tangkap penari tiang, kena denda RM25. Apa charge-nya? Sebab dia tak ada undang-undang yang keras kepada tu. Jadi RM25 penari tiang. Itu tak dibenarkan. Jangan kata Melayu tuan-tuan. Arab dia panggil penari gelik. Tu lagi dahsyat. Dia goncang masuk duit. Masuk duit celah-celah baju coli tu, tali coli belakang, depan belakang. Tu masuk gitu duit. Ada masuk duit tu. Itu dipanggil malha orang Arab. Orang Arab pun tuan-tuan, dia sebenarnya dia orang ni lagi cepat masuk neraka. Sebab Al-Quran dalam bahasa dia. Dalam bahasa Arab kan. Dia baca Quran dia dah faham dah. Itu pun masih buat benda yang Arab tu. Jadi kau jawab lah, kita orang Melayu ni sekurang-kurangnya dia tak faham Quran. Baca saja Quran tak faham. Sekurang-kurangnya kuranglah sikit dia punya dosa tu. Kalau jahil lah. Tapi dia tetap berdosa sebab masih jahil. So Arab lagi ni lah merisaukan dia punya. Sebab Arab ni tuan-tuan tak boleh nak. Dia jangan kita ingat bila kita orang Arab kita masuk syurga. Tak. La farqa baina Arabiyyin wala Ajamiyyin illa bittaqwa. Syurga ni bukan untuk orang Arab. Dia untuk orang bertakwa. Itu kita kena ingat. Wala ayyu amalin minal amal allati tusirul gharizah kal ghina al qali'. Begitu juga dengan nyanyian-nyanyian yang boleh menyebabkan orang berzina. Wat tamthil al majin. Wa kullu abathin ala hadha an-naw' wa in sammahu ba'd an-nas fannan. Walaupun ada orang menganggap itu adalah sebagai ni zaman sekarang ni dia panggil ini dipanggil seni. Joget-joget tu dipanggil seni. Tak boleh. Hukumnya haram. Sebab Allah sebut wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Walam yaktafi bin nahi ala zina bal naha al qarbi min. Jangan kata berzina, dekat pun dah tak dibenarkan dalam Islam. Sebab baru ni ada orang tanya, sebab sekarang ni tuan-tuan nak tengok filem lucah ni, sekarang ni dah online dah. Dalam Telegram boleh tengok.
Rupanya dia ada grup. Saya tak tahu macam mana grup tu dia tarik masuk dalam tu. Budak-budak muda dia ada satu grup. Grup masuk dalam tu. Budak-budak IPT, Institut Pengajian Tinggi ni pun dia ada grup. Dia panggil grup apa saya tak ingat. Ni wartawan bagi tahu. Dia kata ustaz, budak-budak universiti ni jual filem. Bukan jual filem, dia jual video dia. Nauzubillah. Yang berzina ke, yang tu dia jual. Dia dalam small group tertutup. Memang takkan keluar, tapi baru ni pecah. Wartawan dapat masuk. Tu nak kata bahaya tuan-tuan. Tu benda-benda yang kita kena beringat. Sebab apa? Zina kot. Ada orang kata, ustaz boleh ke saya nak tengok laman web Lucah ini untuk belajar? Belajar apa? Belajar jimat yang betul. Ada. Ada istilah belajar jimat yang betul. Ramai orang dia automatik dia pandai sendiri tuan-tuan. Benda tu. Tu fitrah. Tak payah kau nak pergi belajar sampai nak tengok video lucah. Sebab bila kau tengok video lucah, haram tengok aurat orang. Yang kedua, orang tu berzina, kau mengiyakan. Nombor tiga, kau melihat benda yang tak sepatutnya kau lihat. Tiga sebab. Wallahu alam. Wa kullu ma dzakarna wa ma ya'rifuhu an-nas min musirat wa innama huwa qarbu min hadhihi al-fahishah bal ighra' biha wa tahrid 'alayha ala sa'a ma yaf'alun. Semua yang disebutkan tadi, sama ada joget ke, GRO ke, ataupun melihat benda-benda yang tak sepatutnya, berlakon sebagai pelakon porno, ataupun dia tengok laman web lucah, maka itu semua dilarang dan diharamkan oleh Islam. Kita dah cuba buat. Saya baru ni ada cuba tanya, cakap juga pada Kementerian MMC, macam mana dapat tak berjaya kita tutup. Susah kan. Tutup yang ni dia buka luar, dia buka yang lain pula. Tutup yang ni dia buka. So rakyat kita ni kreatif. Masa PKP dia orang buat data dekat 70 ke 80% tengok laman lucah ketika PKP. Nauzubillah. Ini data-data itu menakutkan. Oleh sebab itu hati-hatilah. Kita yang tua ni okey, budak-budak muda zaman sekarang akan datang. Darjah 6 dah tengok laman lucah. So, nak buat macam mana? Itu yang kita kena hadapi dan kita kena fikirkan bersama, insya-Allah. Bagi laluan untuk azan, lepas tu saya akan buka soalan jika ada soalan. Tuan-tuan dan puan ni sekalian, ada rakan-rakan kita dia hantar WhatsApp, dia minta tolong jawabkan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah hukum saya menyimpan rahsia rakan baik saya yang melakukan selingkuh/zina dengan isteri kawan baik kami. Adakah saya ini bersubahat dan berdosa? Apa perlu saya buat? Tuan-tuan perempuan, ya zina ni tuan-tuan, ni benda yang common. Kalau tanya kawan-kawan saya, anak-anak murid saya yang sekarang ini jadi jadi dipanggil apa tu? Pegawai tu, amar ma'ruf nahi mungkar tu. Penguat kuasa di Kuala Lumpur, di negeri-negeri. Kelantan ada, Terengganu ada, Negeri Sembilan ada. Macam-macam lah. Tangkap khaluat ni dia kata, Ustaz, sampai kami insaf lah. Sampai kami, baru ni anak murid saya seorang dekat wilayah. Dia kata, sampai kami boleh buat satu kesimpulan bahawa tidak boleh percaya semua orang. Kawan baik berzina dengan isteri kita. Suami kita berzina dengan kawan baik isteri. Kawan baik isteri ni pula sudah ada suami. Dia kata, Ustaz, macam-macam Ustaz. Ni tak pelik dah, ni salah satu contoh.
Tapi dia ni tak berzina, dia tahu cerita. Adakah dia berdosa? Hukumnya berdosa. Yang kedua, kenapa berdosa? Dalil dia, kaedah menyebut ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Setiap benda yang membawa kepada haram, hukumnya haram. Setiap benda yang kau biarkan dia menyebabkan pada zina, ia akan menyebabkan pada zina, hukumnya haram. Maka kamu kena jadi apa? Pegang dengan firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu umat yang mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Jadi apa perlu dia buat? Jawapan dia, buat report. Takut nak buat report, buat sesuatu agar zina itu tak berlaku. Kena. Benda-benda macam ni yang kita kena ingatkan. Sebab apa? Kalau tidak, dia akan merebak. Dan benda yang sama saya di Bandar Baru Bangi. Hamba Allah ni habis kuliah subuh, dia tarik saya masuk dalam bilik, dalam kereta. Dia nak masuk kereta saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak masuk dalam kereta." Saya kata, "Tak boleh. Nak masuk kereta." Takut juga. Saya pagi-pagi orang nak masuk kereta saya kan. "Tak, saya nak tanya hukum, Ustaz." "Tanyalah." "Tak boleh, saya nak masuk dalam kereta. Saya takut nanti orang nampak." Yalah. Masuk. Tengok muka pun muka baik kan. Masuk. Bila masuk, dia kata, "Ustaz, saya sekarang ni dilema." Apa dilema dia? "Saya tak tahulah macam mana saya nak buat dengan anak saya sekarang." "Kenapa?" "Anak saya sekarang ni sudah umur 7 tahun. 7 tahun. Anak ketiga dia 7 tahun." Okey. So apa isu dia? Isteri dia ni seorang pensyarah. Tapi tak mau bagi tahu lah universiti mana. Seorang pensyarah. Dia ni peguam. Dia tanya saya, dia kata saya buntu. Kenapa? Baru-baru ni isteri saya jumpa saya betul-betul dekat depan Kaabah, kat Mekah. Kami pergi umrah. Isteri dia menangis, dia pun mengaku. Dia kata bahawa anak dia yang nombor 3 ini adalah hasil daripada persetubuhan dengan rakan baik dia yang tak tahulah apa cerita, panjang cerita. Tapi dia takut nak bagi tahu, dia diam. So sekarang dia tak tahu adakah anak tu anak dia ataupun bukan anak dia. Sampai peringkat tu tuan-tuan. So saya cakap, kalau ikutkan hukum al-walad lil firash, anak yang sedang dia kandung tu, yang dah jadi anak tu, yang dah jadi baby dah, dah jadi anak dah, kita dah 7 tahun, anak dia lah. Kan? Anak dia, sebab dia, perempuan tu mengandung ketika dia tu masih isteri kepada lelaki ni. Anak dia. Cuma sekarang ni awak dah was-was, pergi buat DNA lah. Kan? DNA test. Tapi dia takut. Dia kata kalau saya buat DNA test, habis saya, Ustaz. Habislah hubungan suami isteri saya. Saya kata terpulang. Kalau kamu nak pegang yang hadis Nabi tadi, al-walad lil firash, anak tu anak kamu. Lepas tu pegang pula kaedah Dr. Yusuf Qardawi, ma ghaba anna la nas'al anhu. Benda yang kamu tak tahu, tak payah kamu nak cari-cari yang lebih-lebih lagi. Tapi kalau kamu rasa nak tahu, dia ada satu jalan yang kedua, iaitu DNA test. DNA test confirm lah. So dia kata tak apa Ustaz. Saya sebenarnya saya sayang sangat isteri saya maafkan dia. Cuma anak tu dah saya cuba nak lupakan benda tu. Allah, susah juga tu benda ni. Tapi dia seorang suami yang baik lah sampai dia boleh terima, dan anak tu dia kata dia tetap anak saya. Susah kan nak buat hukum je tu. Saya bagi dia 2 pilihan lah, sama ada dia nak teruskan, buat daftar pun daftar nama dia, anak dia, bin dia. Cuma kalau dia masih was-was, dia akan pergi ke DNA test. Saya kata dia pulang lah, bagi 2 pilihan. Tapi nampaknya dia pilih yang pertama. Dia kata tak apalah Ustaz, saya nak tutup mata je lah. Saya pun salah sebab terlalu sibuk abaikan isteri saya. Sehingga isteri saya pun
terlanjur dengan orang lain. Sebab saya kata kemungkinan masa terlanjur tak ikat, tak lekat. Cuma kebetulan pula hari ni dia bersetubuh dengan lelaki tu, berzina dengan lelaki tu, esok bersetubuh dengan awak. Mungkin esok yang lekat bukan malam ni. Jadi banyak cerita lah kan. Jadi itu sebabnya Allah haramkan daripada awal jangan berzina. Oh banyak yang jumpa nurse dengan doktor pun ada malam-malam. Dia doktor tak ada geng. Nurse pula tak ada geng pun boleh berlaku. Na'udzubillah. Jadi hati-hatilah. Semua orang kena hati-hati. Termasuklah ustaz-ustaz pun kena hati-hati. Jadi sebab benda ni zina ni dia tak kira siapa. Pegang kata-kata Datuk Harudin bila orang tanya kenapa ustaz-ustaz pun berzina ataupun terlibat dengan benda-benda yang haram. Sebab jawapan dia mudah. Sebab ustaz-ustaz bukannya malaikat. Malaikat, okey. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan melakukan dosa kepada Allah. Tapi manusia tetap melakukan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada soalan yang hadir? Kalau tak ada, kita berhenti dulu setakat ni. Kita sambung pada bulan hadapan. Bulan depan kita akan bincang hukum pembuatan animasi. Hukum membuat kartun, membuat patung dan membuat mainan kanak-kanak. Apa hukumnya? Itu semua ada hukum berbeza-beza tu. Wallahu a'lam bishawab. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahu a'lam. So Allahu